Soalan yang pertama, adakah dalam Islam ada istilah masjid jahat dan masjid baik? Ada ke tidak dalam Islam istilah masjid jahat, masjid baik? Setahu saya masjid Jamek ada. Pelik juga soalan. Baik. Soalan dia, ada tak istilah baik masjid? Ni mesti ada orang cakap ni. Kalau tidak tanya. Masjid baik, masjid jahat. Masjid ni kita maklum lah, sebuah bangunan yang dibina atau tempat dikhususkan untuk mengerjakan solat. Kalau buat Jumaat dipanggil masjid Jamek. Kalau tak buat Jumaat, masjid saja atau ghairu Jamek. Kat kita ni masjid belaka. Ada orang salah faham. Masjid Jamek tu dikira masjid India. Nah, Jamek bukan India, masjid untuk buat Jumaat. Jadi sebenarnya benda ni lama dah duk bunyi. Masjid ni dak pakar, masjid ni molek, masjid ni dorok syaitan, masjid ni bagus. Yang sebenarnya bukan masjid, itu kinayah sahaja. Tetapi orang yang menguruhkan masjid tu, yang dorok syaitan ataupun yang jahat. Siapa yang dilantik menjadi jawatan kuasa masjid, mestilah dia nak, dia kena pikul satu amanah, iaitulah memakmurkan masjid. Kerana inilah ada timbulnya masjid baik, masjid jahat, masjid dorok syaitan, masjid molek. Bukan masjid yang jahat, orang. Dok jahat apa ada berlaku kat rumah kita. Seorang imam, dia ni pergi panggil ustaz Bulang ngajar. Tak ada sebuah politik, cuma dia ustaz Bulang, ustaz Pah. Bila diketahui oleh pihak jengkengke, maka dipanggil dan asalnya dipecat imam yang membenar tu. Imam yang benar orang ngajar dipecat. Lepas tu tak ada orang ajar, tak ada. Ada masjid yang ustaz itu sekali yang ngajar. Ustaz tu mari ngajar, dia sebut tentang wajibnya ayah-ayah suruh anak perempuan tutup kepala. Mana tutup aurat. Jadi kawasan tu rupanya ramai ayah-ayah yang daerah, anak-anak tak tutup aurat. Jadi lepas pada kuliah, katanya seorang yang berpengaruh di tempat tu kepada pengurusi masjid, saya tak nak dah ustaz ni mari minggu depan. Rupanya sebab sebut tentang tak pakai tudung. Ni mengong punya masjid. Pasal apa? Dia ikut ke dia. Jadi jawatan kuasa tu yang salah. Dia nak suruh ngajar, ikut dia saja. Maka orang pun tak suka kepada masjid. Yang sebenar bukan tak suka ke masjid, pengurusan masjid. Jadi kita boleh ubah perkara ni. Kita nak RM5,000 lagi, berilah undi kepada golongan yang nak hidupkan masjid. Di Selangor, kita boleh ngajar seluruh Selangor. Masjid dan surat. Tak payah surat. Masjid dan surat. 2K lagi mesti besar orang Islam. Di Penang, Ketua Menteri orang bukan Islam, Lee Kuan Yew, membenarkan semua kemudahan untuk saya gunakan buat program. Tapi kita ni anak watang Terengganu, tak benar mengajar dalam masjid kerajaan. Masjid orang kampung boleh. Apa benda punya menteri yang bodoh sangat ni. Dia guna kuasa dia. Orang undi tahun 2008, dia menang. Dia menang jadi kerajaan, dia gunakan kuasa dia untuk sekat kuliah-kuliah. Akhirnya tiang masjid 20 patang, orang mari dengar mengajar 18 orang. Jadi banyak tiang daripada orang. Dan ada masjid orang 3 orang yang dengar. Tok Bilal, Tok Imam, JKK. Dan 7 dengan cicak. Kerana 4 ekor cicak ada. Ini yang berlaku. Diberitahu kepada pihak atasan,
Tak ada orang le ni mak mari dengar sejid kita. Biar tak ada orang apa. Asal tak sakit telinga. Ini jawapan. Inilah orang yang kita telah beri. Dia memimpin, beri amanah jadi kerajaan. Dia guna kuasa dia untuk matikan masjid dan surau. Dan berlaku di Hulu Terengganu, di Kuala Terengganu, di daerah lain-lain, Marang dan sebagainya, sekat orang. Maka akhirnya orang timbullah istilah masjid ni tak pakai rawat. Bukan masjid tak pakai rawat. AJK pengerusi tak yang menguruhkan masjid. Dan lepas tu duk buat pula pertandingan masjid cantik. Orang tak tahu. Masjid cantik. Duk main tu. Dia style ratu cantik. Ratu cantik. Dari nak buat orang marah. Masjid cantik. Orang buat masjid yang paling ramai. Atau paling makmur. Atau paling banyak kuliah. Baru tu. Lepas tu buat bersokang di masjid. Ngajar tak boleh. Buat sokang. Tok Imam lawang pipong ngetuk bila. Tak? Masuk lagi 2020, snorkel. Ada kat masjid. Tok Siok lawang JKK. Jadi bab tu dah. Timbul istilah ni, bukan masjid yang jahat. Macam dikatakan, dunia ini jahat. Yang sebenarnya dunia tak jahat. Orang yang jahat. Macam kata, duit itu jahat. Duit tak jahat. Orang yang ada duit yang jahat. Dalilnya, duit tak masuk neraka. Kereta Ferrari tak masuk neraka. Nampak? Rumah istana tak masuk neraka. Manusia yang masuk neraka. Kerana inilah yang jahat daripada makhluk Allah. Wallahu a'lam.